Baik, itu dia antara yang menarik akan kami paparkan sepanjang minggu ini di Malaysia hari ini. Berbaki 3 hari saja lagi. Rabu, Khamis, Jumaat. Jangan lupa pukul 8 pagi di TV3. Baik, kalau tadi Anem bersama dengan Menteri Besar Kedah bercakap berkenaan dengan apa yang menarik di Kedah Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua seperti mana yang Anem katakan tadi berkaitan dengan sambutan ulang tahun ke-88 Tentera Darat Malaysia. Kan? Apa yang Anem boleh gambarkan Tentera Darat Malaysia ni? Gambaran yang paling jelas sekali adalah mereka ini menjadi pihak bertanggungjawab untuk memastikan keamanan negara kita, kedaulatan negara kita, dan sepanjang pengalaman saya bersama dengan tentera untuk melakukan apa sahaja yang sebelum ini, seperti sebelum ini, ianya memberikan satu pengalaman yang berbeza dan mereka ini sangat disiplin dalam melakukan segala perkara. Itu juga yang diterapkan, itu juga yang memastikan 88 tahun mereka menjaga keamanan kita. Itu pastinya penghormatan yang cukup besar. Betul. Sumpah Keramat Gagah Setia tersemat di hati sanubari anggota dan pegawai peringkat Tentera Darat Malaysia di bawah ATM ini. Baik, kita nak bersama dengan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zain yang telah pun bersedia di talian video sekarang ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu kami di MHI ini mengucapkan tahniah di atas sambutan ulang tahun ke-88 Tentera Darat Malaysia. Sebagai permulaannya, mungkin Tan Sri boleh kongsikan berkaitan dengan melihat kedudukan dan juga pencapaian TDM ini sepanjang 88 tahun berada di Malaysia ini. Silakan Tan Sri. Okey, terutama sekali bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MHI kerana memberi peluang untuk warga Darat mempromosikan Hari Darat ke-88 tahun ini. Saya berada di Kampung Gedong, Sibonjan, Sarawak. Soalan tadi tu saya akan just rangkumkan bahawasanya pada tahun ini adalah tahun ke-88 Hari Tentera Darat. Tentera Darat menyambut wali ulang tahun bermula pada tahun 1993 sampai sekarang. Dan saya rasa semua orang tahu bahawa dalam masa 88 tahun ini, kita telah melalui berbagai-bagai era, bermula dengan Perang Dunia Kedua. Lepas tu kita pergi kepada konfrontasi, kita pergi kepada ancaman komunis. Lepas tu kita terlibat juga dengan isu Lat Datu. Dan seterusnya sekarang ni kita very holistik. Kita punya threat ni sama ada tradisional atau non-traditional threat. Dan sepanjang 88 tahun ni, Tentera Darat telah berubah tugasnya di masa ke semasa. Contohnya pada sekarang ni kita lebih fokus kepada menjaga keamanan keseluruhan dan untuk tahun ni, in fact tahun 2020 dan tahun 2021 kita fokus kepada penugasan kita untuk membantu kerajaan dalam menangani COVID-19. Dan kalau tengok di segi aspek operasi, dalam membantu penanganan COVID-19 ni, kita telah membuat tugas Ops Benteng untuk mengelakkan daripada pendatang asing tanpa izin daripada melintasi sepadan kita secara illegal. Yang kedua, kita juga membantu pihak polis Diraja Malaysia dalam membuat tugas penawar untuk mengelakkan juga ataupun tiap warga mematuhi standing operation procedure. Dan yang terakhir sekali, terbaru sekali, pihak Tentera Darat khasnya ataupun ATM keseluruhannya membantu kerajaan dalam pembekalan vaccination ni, membantu yang mana salah seorang daripada pegawai tertinggi ataupun perikanan Tentera Darat, itu Timbalan Parlimen Tentera Darat, terlibat dalam membantu pembekalan vaksin ke seluruh negara. Di samping itu juga untuk kejayaan lain adalah di aspek perolehan barang-barang pun kita telah memperolehi banyak barang-barang pada tahun. Dan kita harap dengan sokongan kerajaan, sokongan Kementerian Pertahanan, kita dapat lagi menambah aset-aset kita. Di mana yang semua pihak tahu, pada tahun 2021 ni ada bermulanya kita punya strategik ataupun kita punya perancangan untuk Army 4NEXT, yang mana kita akan fokus kepada Semenanjung, kekuatannya lah 2/3, dan di Sabah Sarawak kekuatannya 1/3. Dan pada semalam saya telah pun menyerahkan banyak peralatan atau aset-aset
kepada pihak Sarawak dan pada negeri Sarawak dan juga pada Sabah, insya-Allah aset-aset yang diperolehi ini nanti akan dapat membantu untuk anggota-anggota terkenal melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Ya, insyaAllah. Dan pelbagai misi dan juga operasi yang telah pun dijalankan daripada pihak TDM, saya percaya adalah semata-mata untuk menjaga keselamatan dan juga untuk menjaga kesejahteraan negara kita. Baik, mungkin Tan Sri boleh kongsikan. Kita faham, kita sedar di sini banyak cabaran sebenarnya yang telah pun dijalankan daripada pihak Tentera Darat Malaysia sendiri. Apakah mungkin cabaran untuk kita mencapai plan strategik yang berlandaskan kepada 3 prinsip utama dan juga 5 tonggak ini, Tan Sri? Okey, mula-mula sekali saya ingin maklumkan bahawa saja apa saja yang kita laksanakan, kita sentiasa berpegang kepada yang pertama sekali adalah Kertas Putih Pertahanan. Yang kedua adalah amanat yang telah dinyatakan oleh Menteri Pertahanan. Dan juga yang tiga sekali adalah amanat atau perintah ulung daripada Panglima Angkatan Tentera. Berlandas kepada 3 perkara itu, barulah kita mengolah kita punya hala tuju terdarat yang pada dimaklumkan oleh Fazli tadi, iaitu 3P, 3 prinsip dan 5 tonggak. Biar saya ulas sikit tentang 3 prinsip, 5 tonggak ni. Satu pada 5 tonggak tu, yang pertama sekali adalah kelangsungan misi kita. Yang kedua ni adalah keutuhan organisasi. Yang ketiga adalah kelestarian warga. Yang keempat adalah kerjasama dengan agensi dan rakyat. Dan kelima adalah multilateral dan bilateral dengan negara sekeliling kita. Jadi untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun tonggak-tonggak ini kita memang ada cabaran. Yang pertama sekali bila cakap kelangsungan misi, kita perlukan peralatan dan kita perlukan aset-aset. Sebagaimana yang in fact the whole nation tahulah memang kekurangan masalah peruntukan tu mewujud. Tapi kita cuba yang terbaik. Dan kerajaan pun saya rasa sentiasa membantu kita dalam melaksanakan untuk kita mencapai kelangsungan misi untuk perolehan aset-aset. Jadi macam mana pun kita akan cuba yang terbaik dan apa saja yang diperolehi ini akan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, untuk keutuhan organisasi ini kita bercakap pasal untuk menguatkan struktur organisasi kita. Macam mana yang saya maklumkan tadi adalah 2 part 3 di Semenanjung dan 1 part 3 adalah di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, kita ingin memfokuskan kepada 1 part 3 di Sabah dan di Sarawak. Dan dalam untuk menguatkan struktur ini, kita perlukan tenaga manusia. Jadi, tenaga manusia ini adalah cabaran bagaimana kita nak membawa masuk anggota-anggota ataupun warga dalam Tentera Darat ini. Dan juga di samping itu juga untuk perolehan-perolehan ataupun protokol kewangan emolumen terpaksa dibentangkan ke pihak kerajaan. Yang ketiga adalah kelestarian ni, kita lebih kepada kebajikan anggota-anggota mana yang telah diwar-warkan oleh Menteri Pertahanan, Kanan Pertahanan. Untuk jaga kebajikan ni kita perlukan peningkatkan rumah keluarga tentera. Tapi saya rasa, saya berpendapat bahawa tahun lepas dan tahun ni kita fokuskan dan berbagai-bagai perkara yang kita telah laksanakan. Walau bagaimanapun kita tidak boleh mencapai keseluruhannya. Tapi kita akan cuba terbaik untuk mengurangkan gap supaya tiap-tiap anggota dalam Tentera Darat ni akan dapat rumah keluarga tentera dan tidak lagi menyewa di luar untuk keselamatan mereka. Dan yang keempat dalam melaksanakan hubungan dengan pihak awam ataupun kerajaan atau agensi awam dan juga rakyat, kita laksanakan projek Jomuni. Dan semua ini adalah memerlukan kerjasama daripada semua pihak, tidak kira daripada state ataupun agensi persekutuan. Dan yang terakhir sekali adalah untuk bilateral dan multilateral ini. Cabaran dia adalah, macam mana kita tahu, border kita semua tertutup, tapi kita tidak statik. Kita akan usaha berbagai cara untuk supaya bilateral dan multilateral dengan negara-negara asing ini supaya kita buat. Jadi antara pendekatan yang kita laksanakan adalah mengadakan live telecast macam inilah ataupun video conference, dan kita tidak akan putuskan hubungan. Kita akan terus bercakap walaupun tidak berjumpa secara fizikal, secara maya pun kita akan bercakap supaya hubungan kita dengan mereka tidak terputus.
Ya, walaupun banyak cabaran dugaan yang diterima daripada pihak Tentera Darat Malaysia, tetapi kami percaya bahawa pihak Tentera Darat Malaysia mampu untuk mengatasi segala cabaran dan dugaan tersebut, Tan Sri. Tan Sri, saya rasa tak terlambat saya nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri menjadi Panglima Tentera Darat Malaysia ke-28 tahun lalu. Dalam pada menjadi Panglima ni, saya percaya banyak kejayaan yang telah pun diraih daripada pihak Tan Sri sendiri untuk Tentera Darat Malaysia. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan. Kejayaan bukan diraih oleh saya seorang. Yeah. Sebab kita tahu bahawa Tentera Darat ni dah berumur 88 tahun. Dan dia ada termasuk saya lah. Sebelum ni ada 27 Parlimen Tentera Darat yang sebelum dia. Dan di samping Parlimen Tentera Darat, warga Tentera Darat yang masuk, yang ada pencen, yang meliputi berjuta anggota-anggota Tentera Darat yang berada dari luar, termasuk veteran. Mereka ni semuanya menyumbang kepada penerusan pada kejayaan darat. Jadi, rancangan untuk peningkatan darat ni dilaksanakan dalam 3 kategori atau 3 peringkat. Pertama sekali jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang. Kita tidak boleh berangka jangka masa pendek. Untuk tiap-tiap 5 tahun kita ada RNK 12, RNK kita rancangan besar. Inilah rancangan Malaysia kita ni yang kita laksanakan 5 tahun. Dan tiap-tiap 5 tahun tu kita rangkakan supaya mereka Tentera Darat ni dapat mencapai kejayaan-kejayaan di masa semasa. Untuk saya daripada tahun 2020 ke 2021 ni, untuk jangka masa pendek yang mana saya telah teruskan juga dengan rancangan yang terdahulu, kejayaan kita tengok pada COVID-19 lah, kita fokus. Kalau kita nak cakap pasal yang lepas-lepas tu, banyak kejayaan. Tapi untuk COVID-19 ni, Alhamdulillah, semua warga telah dapat mengadaptasikan keadaan mereka dengan keadaan yang begitu terhad. Dan dalam melaksanakan operasi, sebagai sebab itu, COVID-19 operasi kita, it's a new punya adaptation. Mana dia, kita tak pernah buat lagi Okinawa ni, kita pernah buat SDR. Kita tak pernah lagi melaksanakan mengelakkan daripada penularan COVID-19. Tapi saya rasa, saya berpendapat hingga sekarang, aspek SDR kita telah jaya membantu pihak kerajaan ataupun PTRM dan untuk mengawal sempadan dan rancangan Ops Benteng, kita telah banyak kejayaan. Bukan seorang saja tapi dengan agensi lain. Saya rasa di aspek kejayaan ni adalah satu benda yang holistik lah. Jadi di samping itu juga aspek perolehan kita pun banyak kita dapat banyak perolehan yang dibantu oleh kerajaan, dan juga di aspek meningkatkan kebajikan pun kita telah laksanakan. Saya tak nak beritahu specifically lah. Tapi macam mana yang saya maklumkan tadi, kejayaan ini adalah berterusan. Dia tidak boleh stagnan. Dia memperoleh kejayaan daripada masa ke semasa dan seharusnya dilaksanakan oleh semua pihak. Daripada saya, parlimen saya, anggota-anggota tentera ataupun warga tentera darat yang lain, dan juga dibantu oleh agensi kerja yang lain dan juga oleh rakyat. Baik, dan kita harapkan segala perancangan yang telah pun disusun atur untuk mengukuhkan lagi Tentera Darat Malaysia menerusi Tan Sri beroleh kejayaan nanti, insya-Allah. Baik, Tan Sri, kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Tentera Darat Malaysia ke-88 ini. Kali ini tema yang diangkat adalah sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara. Jadi mungkin Tan Sri boleh kongsikan apakah maksud tema yang diberikan untuk tahun ini, Tan Sri? Sinergi tentera darat dan rakyat tunjang keselamatan negara. Ya. Idea tu after kita buat perbincangan dengan semua pegawai kanan, kita rasa kolaborasi ataupun kerjasama daripada tentera darat, agensi kerajaan dan rakyat perlu diterapkan supaya keselamatan negara akan dapat dicapai. Kalau kita cakap pasal tentera ATM, kita punya keselamatan tu ataupun definisi dia mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman luar. Tetapi kalau keadaan sekarang ni keselamatan very holistik. Kita cakap pasal
keselamatan teknologi, keselamatan budaya, keselamatan ekonomi, itu merangkumi semua sekali. Jadi saya berpendapat bahawa kerjasama ataupun sinergi daripada rakyat, agensi, kerajaan perlu diterapkan. Dan sehubungan itu kita telah putuskan bahawa sinergi terdarat bersinergi terdarat bersama rakyat adalah tunjang keselamatan negara supaya ini dapat dilangkupkan atau mendapat kerjasama daripada semua agensi dalam melaksanakan penugasan kita bermula pada tahun 2021 ni hinggalah tahun 2025 supaya ianya dapat berterusan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan kita percaya juga bahawa nanti ketika sambutan ulang tahun ke-88 TDM ini, saya rasa ianya merupakan norma baharu dan akan adalah konsep yang berkaitan dengan ketika kita berhadapan dengan situasi pandemik ini. Tan Sri, tema yang diangkat adalah sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara, amat sinonim dengan program Jiwa Murni. Jadi sebagai perakhirannya, Tan Sri boleh kongsikan apakah perancangan tentera darat untuk meneruskan program Jiwa Murni ini, Tan Sri? Okey, dalam melaksanakan Hari Tentera Darat pada tahun ini, konsep kita masih kekal lagi. Kita buat semua aktiviti. Kita buat aktiviti kerohanian, kita buat aktiviti regimental, kita buat aktiviti PGM. Semua kita merangkumi semua sekali. Tetapi untuk tahun ni, sebagaimana Jepatri faham ataupun semua orang faham, disebabkan oleh norma baru ni, segala aktiviti-aktiviti yang melibatkan pengumpulan terpaksa dihadkan. Tapi kita tak nak untuk kata orang tu, kita tak nak juga tak buat langsung. Sebab untuk kita mengingati 88 tahun ni, kita kena war-warkan. Kalau tak, generasi muda warga darat ni akan lupa. Tetapi untuk tahun 2021 ni ataupun tahun sambutan tahun 88 ni, kita lebih kepada projek Jiwa Murni. Jadi pada seawal tahun ni, kita telah berbincang dan kita dah mohon kepada semua panglima-panglima yang terlibat di state-state atau negeri-negeri yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan kerajaan negeri. Dan Alhamdulillah, daripada kerjasama kerajaan negeri, kita dapat mengumpul, saya tak beritahu dia punya amount lah, di mana mereka akan cari tempat di mana kita boleh laksanakan pembangunan dan anggota-anggota kita, khususnya Regimen Askar Jentera Diraja akan membantu di mana tempat-tempat yang perlu dibantu. Dan kita telah dapat bantuan daripada semua kerajaan, daripada semua negeri. Dan tapi pada permulaan ni, esok, hari ni in fact, saya akan lancarkan projek ini di tempat ni, di Kampung Gendung, Semunjan, Sarawak ni pada tahun ni. Dan pihak negeri Sarawak telah bersetuju untuk memberi sedikit peruntukan untuk kita laksanakan. Dan saya rasa it will win-win situation lah. Kita pun dapat mengekalkan profesionalism anggota kita. Dari samping itu juga kita dapat membantu rakyat di semua negeri yang memerlukan bantuan dari aspek pembangunan ataupun penyelenggaraan rumah-rumah mereka ataupun pusat-pusat mereka. Okey. Baik, terima kasih Tan Sri di atas masa yang diberikan kepada kami, dan saya mewakili warga Kerja MHI dan juga TV3 mengucapkan selamat ulang tahun ke-88 buat Tentera Darat Malaysia, dan semoga terus memacu cabang ATM ini ke persada antarabangsa dan juga dalam negara kita. Baik, terima kasih Tan Sri di atas masa yang diberikan. Terima kasih juga pada Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneral Tan Sri Dato' Zamrus Mohamad Zain, Panglima Tentera Darat, bercakap berkenaan dengan sambutan ulang tahun ke-88 Tentera Darat Malaysia.